melalui this method, which is I learned also from my guru. This method. Yang ini kalau awak nak hafal nanti confuse. Ini nak hafal confuse. Hafal yang ini je. Mim dan ba. Apa yang tak ada kat sini ada kat tabung. Kopi tabung. InsyaAllah. Okey. Boleh. Okey. Hati-hati je. Nanti awak taruh satu. Nanti saya awak taruh macam satu ni. Orang jangan masuk. Sekarang orang jarang. Okey. InsyaAllah. Okey. Nanti Farudin okey. Tadi kita baca satu surah. Surah Al-Fatihah. Di mana saya nak dapatkan dengan awak. Macam mana bacaan surah Al-Fatihah dan Al-An'am. Apa yang kita dah pelajari semalam. Tentang hukum sukun dan tanwin. Okey, awak buka dulu pada kitab ini surah ni. Buka pada page satu yang hujung sekali. Yang hujung sekali surah 6. Okey, pada page pertama ya. Okey. Saya reverse balik Kita nak nampakkan awak apa yang kita dah pelajari. Jadi kita akan ulang-ulang insya-Allah je sampai awak betul mantap faham. You know what this kan? Walaupun kita dah pergi ke depan, pasal saya nak memahamkan. Awak datang dulu apa sama dia? Tadi awak dah mampus. Kita nak berikan lagi. Pastikan ayat pertama. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim sampai kita ayat yang ke-7. Kedua kita baca surah Al-Ladzina an'am. Nun yang sukun. Sukun kan? Bertembung dengan huruf ain. Kita baris, perhatikan. Pertama saya cakap ayat an'am. Sebenarnya kita belajar apa? Tentang hukum izhar kan? Hamzah tu huruf apa? Huruf izhar. Kemudian nun yang sukun. Hamzah tak ada kena kan? Kemudian ain. Ain sukun tu. Ain termasuk huruf apa? Huruf halqah kan? Ada tak kat sini huruf ain? Ada kan kotak ain kan sini kan? Dalam kotak ni kan ain. Jadi ketika nun yang sukun tu ataupun tanwin tak ada kan? Nun yang sukun betul-betul huruf ain kita baca dengan jelas. An. Jadi an tu satu hukum kita dah keluarkan daripada surah Al-Fatihah. Kita baca an. Siratal ladzina an'amta. Boleh tak kita baca siratal ladzina an'amta? Boleh tak? Tak boleh. Pasal dia bukan dengung. Bukan dengung. Pertanyaan sukun. Okey. Kemudian perhatikan kat sini, setelah kita baca siratal ladzina an'am, kita bertembung tak huruf ain dengan mim. Ain tak mengian yang mim ni. Nampak tak? An'am dapat an'am tak? Nampak? Okey, saya perhatikan nun sukun dan tanwin bertembung dengan huruf hijaiyah berapa? Dia bagi pada apa? 4 bahagian. Yang kita jumpa pertama dalam surah Fatihah tu adalah huruf ain ketika dia didahului dengan nun yang sukun. Betul tak? Perhatikan nun sukun. Kemudian yang kedua tu yang an'am tu kemudian kita perhatikan yang mim. Mim kan? Mim apa? Mim yang sukun kan? Bertemu dengan huruf ta. Ada tak kotak pertama ada huruf ta? Tak ada kan? Ada tak yang kotak huruf ta? Tak ada. Yang kita jumpa huruf yang kotak yang ketiga. Okey. 1, 2 maknanya 2 huruf kita sudah lihat tak ada. Kotak yang ketiga. Ada tak huruf ta sini? Ada kan? Jadi the balance ba dengan mim ni dekat sini tadi saya terangkan dengan orang. Kalau comparekan dengan sukun dan tanwin dibagikan pada 4 kotak. 4 kotak. Pertama huruf izhar halqi. 6 huruf. Kedua huruf idgham. 6 huruf. Ketiga huruf ba iqlab. Balance-nya 15. Sikit-sikit kira-kira Jadi out of 28 huruf 13. 6 12 1 13. Balance 15 lah. Kira-kira Jadi 28 huruf hijaiyah minus 13 huruf 15 huruf berapa huruf ikhfa kan? Jadi ini lebih ada sikit inilah usaha lah bukan susah jadi kita dah mudah senang. Tapi yang ini lebih mudah. Mim yang sukun kan bertembung dengan huruf hijaiyah 28. Pertama mim satu lah tak satu mim. Sedangkan kat sini 6. Kedua ba. Sini berapa? 6. Tapi kat sini ada ba, sini semua ada ba. Kemudian perhatikan sini pula out of 28 huruf 2 kita sudah ambil.
Jadi ke sini kan, ini hukum saya later kan. Saya nak nampakkan dengan huruf Izhar Syafawi ni. Kemudian ada 28 huruf hijaiyah. Kemudian kita perhatikan kat sini 28 tolak 2. Tinggal berapa? Tinggal 26 huruf balance. Masukkan dia kotak sini. Kotak yang besar ni. Kan 26. Jadi kalau sini tak ada huruf hamzah, masuk sini. Ada huruf ba, tak ada kan? Jadi ba kat sini. Jadi seterusnya hamzah, ta, sa, im, ha, o, dal, zal, o, zai, sapur, ya. Jadi mim tak masuk. Nun ada. Kan tak masuk. Jadi lebih mudah kat sini. Jadi yang belah sini awak tak payah hafal. Awak cuma hafal huruf hijaiyah je. Daripada alif sampai ya. Kemudian awak tengok huruf mim. Oh, mim bukan termasuk huruf izhar. Saya tunggu dengan izhar dulu kan. Okey, huruf ba tak termasuk huruf izhar. Yang lain lagi. It's very easy. Jadi awak baca siratal ladzina an'amta. An'amta kerana mim tu bertemu dengan huruf ta. Titik. Boleh tak awak baca siratal ladzina an'am macam orang Orifah kan? Tak boleh. An'amta. Mim tak boleh tahan lama. Masa dia huruf izhar. An'amta. Jangan baca siratal ladzina an'am. Itu kalau lain kalau ada mim kat sini. Selepas huruf mim tu ada mim. Itu lain. That's why I try to explain to you. Memudahkan awak supaya nak memahami. Bikin sedikit usaha. Di mana? Bikin sendiri. You can use your chart untuk tulis tau. Which is memang ada kat sini. Tapi you bikin sendiri. Bikin catatan sendiri dalam buku. Macam seolah macam Belanda gini kan dipaham. Dia tak payah ikut tau. Dia bikin dia pun. Nak bikin kotak ke. Okey, ni saya padam Saya kasih tahu macam mana awak nak bikin. Okey. Okey. Start is your own way Own way. Okey, own way. Okey. Tadi bulatan kan? Okey. Awak bikin satu partition. Ini for your own reference Pasal ini kita gunakan banyak dalam bacaan partition. Okey, dekat sini. Okey, partition satu. Okey. Dekat sini awak tak payah bikin circle lah. Awak bikin satu line pun boleh. Line boleh. Atau bikin kotak boleh. Tak gini pun boleh. It's up to you Awak bikin okey. Dekat sini awak tengok satu nun yang okey. Saya gunakan ini sebagai dia tanda kemudian dekat sini awak lagi satu gunakan tanwin tanwin mana yang tanda ni dia represent dia punya tanda. Tapi sini pula dia sebenarnya memang begitu tanda. Tapi ada kala dia akan jadi begini. Betul tak? Betul. Ada kala nun tak ada tanda sukun kan. Jadi which is kan kita perhatikan bahawa ada perubahan ketika dipengaruhi oleh certain punya hukum kan. Jadi kat sini tak apa. Ini for timing. Okey, it's up to you Okey, kemudian dekat sini pula kau perhatikan it's up to you Awak bikin sendiri Ini dekat sini ada satu arrow yang ada join kemudian dekat sini satu. Jadi dekat sini awak bikin sendiri. Macam mana awak buat awak boleh suka. Sini dia kotak ni okey awak bikin gini. Jadi awak dapat jelas kan dia punya ni kan arrow dia kan. Jadi nampak pada arrow ni directly go to this box. Kemudian 3 4. Jadi ini make sure ke sini. Okey. Dekat sini pula awak perhatikan ada bikin lagi satu box. Ini box gunakan untuk apa? Untuk menerangkan bahawa ini adalah hukum izhar. Halki pun boleh. Halki pun boleh. Tambahkan dah. Pasal apa saya cakap halki? Pasal 6 huruf ni yang pertama ni adalah huruf halkum. Sana tu. Biasakan izhar halki. Yang tadi pula izhar syafawi. Dibiarkan je. Biasakan gitu. Ini saya suruh awak bagus inisiatif Okey, perhatikan okey. Izhar halki. Pertama kan. Apa huruf ni? Awak question diri awak sendiri. Jangan question saya. Question diri awak sendiri. Melalui pahaman ni, apa huruf izhar halki? Sini awak gerak tau, yang main pindah gerak apa huruf dia? Tak kisah, not in order. Tapi kalau awak nak ikut dengan cara sunan dekat atas huruf apa? Huruf ha dengan huruf red kan? Suka awak, suka hati awak. Ke sini, awak perhatikan di atas sekali huruf ha dan huruf red. Sama kan? Okey. Bikin lagi.
Bikin lagi. Hisap dulu saya tamu Okey. Tambahkan. Begini kan. Mana awak tahu ini huruf yang kat atas. Kemudian yang nombor 2 huruf ain dan huruf ha. Huruf ain dan huruf ha. Okey, ini yang tengah. Sebab nanti saya akan nampak gambar-gambar aja. Kita pun. Kemudian yang bawah sekali. Apa huruf? Yang bawah hamzah dan huruf ha. Okey, hamzah dan huruf ha. Okey. Ini sebab usaha awak untuk memahamkan diri awak. Saya berusaha untuk memahamkan awak. Tapi untuk diri sendiri, memahamkan diri sendiri. Jadi trainer, sorry pasal tak ada tulis. Saya akan sedikit pressure untuk memahamkan juga. Kemudian kat sini pula sama juga macam semalam. Ada part-part yang kita kena bagi dulu. Kat sini hukum apa? Idgham. Jadi idgham ni jangan diberi partition dulu Okey. Kat sini pula taruh huruf idgham idgham. Dia punya dia berseling pasal dia ikut ni cara tulisan Arab dia bahasa Indonesia idgham tu maknanya masuk. Dan tahu apa? Habis suka. Zahir jelas satu you. Tambahan kepada dia punya translate ni idgham masuk. Kemudian dekat sini awak nampak huruf apa kat situ? Ada huruf apa? Huruf nun, huruf nun, mim, waw dan huruf ya. Nampak tak? Dekat kitab tu ada apa? Satu partition kan? Kat sini kan? Partition yang horizontal. Nampak huruf apa? Lam dan huruf ra. Apa saja nak buat gini? Ada question kan? Kat sini ada diterangkan. Ada kan? Sini terdapat idgham al-ghunah ataupun ditaruh klasik dalam bahasa Melayu tanpa dengung dengan dengung. Bisa tu. Orang nak taruh idgham al-ghunah yang 4 ni, bisa tu. Dan juga al-ghunah yang ini pula idgham bila ghunah. Bisa tu Kita sendiri aja brain. Bisa. Jadi bila awak gini, pemahaman tu lagi sulit lagi. Bacaan kita akan periksa. Tapi ini je yang susah ni. Jadi ini yang dua ni idgham bila ghunah, yang ini dua ma'al ghunah. Maknanya idgham ma'al ghunah tu maksudnya begini sorry idgham kadang-kadang idgham ma'al ghun. Kemudian kat sini ada perhatikan idgham ma'al apa makna idgham ma'al? Masuk beserta dengan dengung. Siap dengung gambarkan. Dengung gambarkan. Keluarkan. Dia tak faham. Tahan keluarkan. Tadi kat sini dia tak tahan. Bisa am. Apa kom dia? Satu izar hati, satu izar syafawi. Satu lagi halqah, satu lagi bibir. Ini saya kata ulang-ulang balik ni. Supaya aku lebih faham. InsyaAllah kalau saya cakap apa-apa. Dan saya mula. Walaupun itu macam memang first time memang ada sikit confused. Tapi after that you do show you tulisan insyaAllah dapat. Tulisan itu juga. You do video catatan you taruh kat sini. Kemudian perhatikan sini, kat sini idgham ma'al ghunah. Yang kotak pertama ni daripada idgham ni. Kemudian yang nombor 2 pula sini okey you bikin. Yang kotak nombor 2 kan. Okey. Makna dia final. Idgham ma'al ghunah tu maknanya kat sini apa taruh masuk tak boleh tapi tak termasuk kan. Betul kan? Masuk tanpa dengung atau masuk dengan dengung tanpa dengung dekat darola. Jadi saya ambil mim dengan waw ya saya turun ke atas sengaja tapi tak apa kisah tu you nak ambil atas ini boleh bawah this is your understanding you punya usaha dan you punya cara tak kacau tapi as long betul nak terbalik pun tak apa ini pun nak terbalik pun tak apa nak ha ain apa doesn't matter tapi pemahaman tu besar. Kemudian kat sini yang nombor 2 pula lam dan ra jadi masuk dengan tanpa dengung. Ini masuk ma'al ghunah dengan dengung atau bila ghunah pun boleh. Jika nombor 2 lam dan ra kan macam apa hukum dia? Idgham. Yes, correct. This is where I want you to understand. Idgham Bi guna. bi Guna. la Guna.
La gun guna. Ini yang saya nak terapkan dengan Haji tu je. Saya ulang-ulang balik supaya Haji dah keluar dari mulut. Macam kita baca Fatihah kan, kita dah terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Macam itu. Walaupun kita tak nampak tu huruf, tapi dia dah hafal. Sama je macam ni. Tak nampak dia punya sebesar, tapi dah hafal. Ada huruf nun dah. Ain, dua temu ain. Huruf. Apa huruf dia? An'amta. Mim dengan ta. Isa Syafawi. Jadi kalau orang baca, misalnya, tapi orang baca, dia nak bikin antara nama. Apa? Dia bikin nun tu. Bukan nun tu dia tak dengung. Tapi nun tu dengung. Ada cara lain. Ada hukum lain. Betul tak? Nun yang bersabdu. Sebab saya akan dapat ngaji nanti. Yang 3 surah ni, selepas surah Fatihah ni, seperti surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Apa ada nun kan? Bin nas. Nampak? Kan ada nun sabdu kan? Kat sini nun sukun. Nun sabdu. Tapi nun sukun kat sini jelas dia punya tanda. Kemudian bertemu pula dengan huruf-huruf hijaiyah yang 6 ni. Jadi kat situ dia punya difference tu is understand. And it's about knowledge, it's about knowledge. So because one day you hafal tu knowledge. The knowledge tu yang betul you faham, kemudian you hafal. Jadi bacaan ni walaupun kita nampak dia punya huruf, kita nampak dia punya kalimah, tapi kita dah faham. Siratal ladzina an'amta. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas panjang pendek. Sebab dia tak ada huruf alif. Tapi kalau Malikiyah ada alif kan, alif kecil kan saya. Malik, tapi kalau Malikin dia baca Malikin nas. Wah, syuk sendiri ya. Malikin nas. Betul lah, betul lah. Ini saya cakap is fact that kalau you tak belajar, you akan dapat kesilapan. Okey, lagi tu surah apa yang kita baca? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Kata lam mim mati. Lam dengan mim dengan huruf apa tadi? Huruf mim ketemu huruf ya. Lam yalid. Dia baca lam yalid. Kan? Syuk ini. Ini itu. Lam yalid. Lam dal sukun. Al-Qalam. Dia tak ada ya, dia tak ada lid. Kalau bakal lam yalid. Nampak? Yang lain. Macam dia ejaan dia, misalnya tu. Lid, kita baca lid, maknanya dekat antara lam dengan dal ada huruf ya. Beri panjang. Itu dah masuk hukum lain. Ada hukum mat asli. That's why you kena faham. What is the meaning of mat asli? Macam mat tabi'i. Mat tabi'i itu lain-lain bab. Dia cabang daripada huruf ini. Pengaruh huruf alif tu pada bacaan. Ketemu dengan hamzah. This way you go in proper cara itu awak supaya awak mantap kat sini. Dan kita akan beralih. Jadi saya nak awak faham. Okey, saya tanya balik berapa huruf mat? Apa huruf mat? Ada 3. Apa huruf dia? Alif. Awak tahu kan? Satu apa awak dapat kan? Alhamdulillah. Okey, berapa huruf Al-Qur'an? 6. Apa huruf dia? Apa huruf dia? Hamzah. Ha. Ain. Dia tak payah sebut ini. Ha, ain, kha dan lain. Dia sebenarnya kita dapat usul tu apa? Yang lisan lidah ni banyak lidah. Lidah banyak. Huruf mim, ada huruf syafawi ni ada dalam 4. Okay? Jadi Aisyum ada 2 ni dengan ni. Jadi ini semua Allah kena bikin usul sendiri. Don't worry about it. Saya tak besar. Dia orang faham kerana kaitan ni huruf ni dengan hukum yang kita akan baca. Kemudian kat sini idgham bila guna lam dan ra. Kemudian kotak yang nombor 3 pula, apa huruf? Huruf ba. Apa yang awak faham tentang huruf ba? Huruf ba ketika ada nun dan tanwin bertemu huruf ba. Apa yang awak faham? Nampak tak ada perubahan tentang dia punya bacaan? Asalnya umpamanya okey, kita ambil satu okey. Ambil satu Saya nak bezakan pasal saya kena ulang-ulang balik Okey. Lain dah tahu tengok ini bila guna. Kemudian huruf ba pula. Ba. Kemudian dekat sini ketika huruf ba ni kita nak cuba kita ambil satu huruf. Kira kalimah min ba. Nampak tak? Min ba. Nampak tak? Ada tak huruf nun sukun kat sini? Ada. Ada tak huruf ba kat sini? Ada kan? Okey. Min ba. Asalnya adalah huruf sukun min. Tetapi awak nampak tak?
dekat huruf min tu ada satu huruf mim kecil. Nampak tak? Abang akan nampak dalam gambar ada huruf ni. Mim kecil kat sini. Dekat sini lah hukum dia. Apa hukum dia? Iqlab, maknanya dia cakap suara berubah. Kerana pengaruh ba terhadap nun sukun ataupun tanwin tak kisah. Tanwin. Tanwin tak kisah. Tapi nampak tak ada mim kecil sini. That's why the understanding is sebab apa saja jadi macam ni. This way kita boleh tanya. Kan macam mana bacaan dia? Daripada min jadi mim. Asalnya min jadi apa? Macam mana bacaan dia jadi? Mim. Jadi mim. Dalam bacaan tapi tak boleh tulis tak boleh ini cancel kata mim tak boleh. Jadi mim ni mim yang mendatangi dia bukan asli. Tetapi kalau kita nak wakaf, boleh tak kita baca mim? Boleh tak kita nak baca mim kalau kita nak wakaf? Tak boleh, kita baca mim. Asal balik dekat nun yang sukun mim. Kalau kita nak sambung baru pengaruh ba ni jadi. Jadi kita baca mim dapat tapi tak terlampau ketat. Ataupun kita keluarkan sikit dengan angin mim ba ni. Kalau macam kertas baru masuk. Keluar gitu. Bisa beli. Tidak tutup boleh tapi jangan rapat. Kemudian keluarkan baca seolah macam dia nak masuk huruf ba. Mim ba ni apa? Kalau mim apa mim dengan mim. Ini mim ba ni. Jadi hukum apa? Iqlab, suara berubah. Jadi tukarkan nun itu jadi huruf mim. Dia padatan. Ini satu huruf ba. Kemudian yang lebihnya bukan ikhfa sama-sama. Macam kita ambil satu cermin yang clear glass dia nampak tak dia image kan clear tapi bila frosted dia dapat bayangkan that's why dia sama dia sedia the meaning of can be anything ikhfa sama-sama tak jelas jadi nun tu tak jelas min jadi min tu dah hilang sedikit tapi ada nun tu tetap ada dia punya ciri-ciri dia punya sifat yang dia punya huruf tu ada tapi dia tak jelas min jadi min dah gitu jadi ini pemahaman jadi pada saya tak gunakan kaedah ini tulis faham baca betul kan tulis faham baca whatever it is baca mesti tak faham tengok tulisan tak memang baca betul tapi tulisan dia tak ikut tulisan dia betul tak? Memang baca min tapi kerana ada pengaruh hak kalau tak apply hukum betul tak? Memang min dia asalnya memang min bahasa tak kerana ada pengaruh hak kat sini jadi sama je lah tadi amta kan memang ada nun kat situ jadi awak tahu awak tu nun dengan min wah ini nun dengan min ni saya ajar nun tu memang ada dengung tapi dia dengung ikut apa? Ikut dia punya hukum memang ada sedikit siratal ladzina an'amta alaihim ingat tapi memang ada tapi bukan siratal ladzina an'amta alaihim apa kan memang ada tapi dia tak begitu lama jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim apa bila masuk ke Allah tu maksudnya dah rapat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim apa kalau baca alaihim ingat alaihim apa alaihim awak dengar alaihim mana dia tak rapat sedangkan mim pun tak rapat dia tak lama satuan alaihim atau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim apa alaihim gunakan dia punya sifat yang rapat baru masuk balah ke sini semalam saya terdengar satu hari tu kira muazzin ni terangkan macam mana kira cara kira azan tu dia terangkan ni betul dia cakap musyid ashhadu illallah la asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah katakan hamzah asyhadu an la ilaha illallah digelam sampai dia sebut setiap huruf tu kalimah tu yang dia sepakat itu jelaskan dia baris ke dia bahasa illallah jadi lam tu sama juga Allah lepas sedang tapi kalau awak dah duduk dekat mikrofon tell dia benda ni pasal apa tak awak nak nampakkan dia punya bacaan dia nak keluarkan makna dia
sifat dia okey ya Allah akbar. Ini sorry bersih ini anda mesti membawa barang mistake kita punya own mistake. Ini semua tang ini semua dah okey sini okey. Kotak yang pertama saya ini saya ini awak punya own ini own okey ini okey. Yang ini huruf mim huruf mim. Okey, huruf mim. Okey. Huruf mim. Okey, baik. Kering. Kan kering dia ada macam dia punya bahasa dia ada juga. Okey. Huruf mim okey. Huruf mim. Siapa juga huruf mim? Bila bertembung dengan beberapa huruf hijaiyah, bagikan dengan 3. Senang je. Pertama mim dengan mim. Kedua mim dengan ba. Ketiga 26 huruf selain daripada huruf mim. Penerangan dia dekat sini sudah ada. Sini kan okey. Okey, frame jangan ni. Tapi take it as apa tahu kira permulaan memahamkan hukum ni. Okey. Macam mana dia penerangan? Penerangan dia macam mana? Penerangan dia huruf mim. Kotak yang pertama idgham. Mana bila mim dan idgham tu dia masuk. Mim pertama masuk mim kedua idgham dipanggil idgham mutamatsilain. Kerana benda dia serupa. Bentuk huruf serupa, makhraj serupa, sifat serupa lah. Sifat aisyur. Kemudian mim yang sukun bertemu dengan huruf mim. Masuk dengan dengung. Kita akan nampakkan dekat Al-Quran tu, kita nampak pun. Kemudian juga dinamakan sebagai idgham mimi, mim macam idgham mim. Okey, kita perhatikan dekat sebelah ni ada tak ayat? Okey, page 16. Okey. Saya sebenarnya dah lagi untuk menunggu. Perhatikan. Perhatikan. Bisa okey. Nampak tak? Huruf mim tu yang asalnya memang ada tanda sukun. Kemudian kalau kita perhatikan dalam surah Fatihah tu, siratal ladzina an'am tu ada tanda sukun dah. Dekat sini dapat tak? Mana mim yang pertama tu dibaca kepada mim kedua, jadi kita baca dengan dengung. Bila ada tanda satu, dia masuk dengan sekunden. Tak ada macam fiti lagi. Jadi walaupun jadi set idgham tu masuk, idgham tu bukan bermakna dia dengung. Ada huruf-huruf yang boleh masuk dua huruf dia tak ada dengung. Tapi ini mim dengan nun. Nak pakai buat mim dua kofis dulu. Jadi walaupun tadi siratal ladzina an'am. Sama juga. Tapi dia tak dengung. Besar kan? Ini mim dengan mim kan. Jadi walaupun ma kasabtum. Ini pernah faham Haji cuba baca. Walaupun nampak awak jadi tak apply, saya cakap apply. Bingung dia. Walaupun kasabtum. Okey, kamu tadi cakap buat ini ambil ini dulu. Walaupun okey. Teruskan kasabtum. Okey. Kemudian yang nombor 2 pula. Yang nombor 2 wa ma hum, nampak mim. Mim mengapa? Huruf ba. Huruf ba. Dia hukum lain dia tu. Nampak tak? Mim pun tak ada tanda sukun. Jadi macam mana baca dia? Wa ma ajar pada baca. Wa ma hum pertama. Kemudian ada pengaruh ba situ. Dia baca dia. Tak boleh tak ikhlas modal. Dia bukan ikhlas. Dia tetap ada dengung. Dia baca dia. Cuba. Yes, sama juga dengan amal. Kerana ada huruf ba kan. Jadi huruf mim yang sukun tu dipengaruhi huruf ba. Tadi mim dengan mim kan. Yang kedua ba. Jadi hukum dia ada hukum ikhfa. Beza je ikhfa dengan ikhlas tu. Kita dia punya bacaan sama tapi hukumnya lain. Tadi mim yang datang. Tapi ini mim yang asli. Sini dia tak berubah ni. Tadi dia berubah. Daripada mim dengan impak ni dia berubah kerana huruf nun tu dikenali huruf ba. Tapi ini sama juga pengaruh huruf ba kepada huruf mim. Tapi ini mim yang asli, dia tak berubah ni. Bukan asal bukan wa mahum. Jadi baca dia sama dengan hukum impak. Di impak ni tadi hukum di ikhlas sama juga. Jadi wa mahum memang. Jadi kat sini kita mim dengan ba, dari nun dengan ba ataupun sifat tanda ba. Kemudian lagi satu fayusi, nanti baca fayusi bagus. Jadi yang lain dulu tu
Dia ada dua tempat jaga Ustaz usi bak usi baku min hum ma'ar Atum ma'ar Dekat sini ada perhatikan ada berapa hukum yang kita kena lalui. Perhatikan Haji Hanafiah. I tell you something about this Nampak it is combination antara fakusi bakum satu hukum nampak tak min dengan min. Nombor dua min hum min nampak nun yang dengan ha nampak tak? Nampak tak? Dia komenkan min hum okey hukum min hum kemudian min hum nampak fakusi bakum min hum nun dengan ha min dengan min datang balik. Kemudian ma'arratun nampak ma'arratun nampak tak? Nampak tak? Ada mim yang kecil datang kan? Ma'arratun bi ghairi ilm. Okey. Apa yang awak dapati kat sini? Okey, Haji Nur. Baca tadi banyak sikit kesilapan tentang hukum gunung Yang betul dia punya baris betul, tapi kat mana kesilapan dia? Okey. Perhati kat sini batusi saya nampak kembali. Batusi bakum tadi Haji ini baca belum awak lakukan kan? Belum kesilapan apa tu perbaiki. Okey. Apa awak dapati dekat batusi bakum? Okey, Haji Nur. Batusi bakum mim ada sukun mati ketemu dengan mim yang berbaris. Apa hukum dia? Idgham utama bis lain. Itu saja kan you fikir sendiri you punya di catatan bis lain. Bis lain tu serupa. Idgham bis lain. Kat sini buku ni ada sini. Okey. Kembali pula pada page nombor 3. Tengok sini lah. Catatan dia kan. Mim dengan mim kan. Maknanya dinamakan idgham utama bis lain. Okey, bikin kat situ nak bikin rumah sama boleh. Idgham utama bis lain. Macam mim dengan mim kan. Nampak? Dekat sini dia tak terangkan tentang mim yang berbaris bersukun. Ini ayat tu aspek dulu. Nanti kalau ada buku lain yang lebih saya. Jadi idgham utama bis lain. Idgham sukun mim yang sukun bertemu dengan mim yang berbaris. Jadi perhatikan ada tak baris kat huruf mim yang kedua? Ada kan? Mim pertama tu asal sukun. Tapi kerana mim yang pertama tu masuk pada mim yang kedua, dia tanda sabdu. Jadi maknanya kita dengar dengan luarkan. Batufi bakum ingat okey. Dekat yang kedua pula ada satu hukum lagi. Min hum. Jangan Hanafiah kita perhati batufi bakum min hum. Apa hukum? Min hukum bertemu dua hal. Jadi kita dah belajar min hum. Perhatikan. Di every single dia huruf tu ni dengan dia punya kalimah ni saya nak nampakkan awak pemahaman awak. Min hum. Apa hukum? Min. Nun berarti bertemu dua hal. Kita hafalan tadi. Min. This soal lah awak abang itu ni. Walaupun dapat ayat pendek ni, dia boleh nampak. Tapi hukum tu tadi semua kita tengah apply. Then you have explain to yourself. Jadi macam ni min hum tak boleh baca. Min hum tak boleh. Kena min hum. Baca betul. Tapi I want to understand. Okay. Min hum. Kemudian Haji Zakaria perhatikan dekat min hum keluar lagi satu hukum. Mim mati bersama mim. Sama juga dengan si batum. Min hum baca. Min hum. Ini sini satu je. Min hum. Apa hukum ni? Mim dengan mim. Idgham bis lain. Itu sudah ya? Bis lain. Ambil pendek bis lain. Okey. Setelkan satu setel, dua setel, satu setel. Jadi kat sini ada scan, dah bawa satu setel kat sini, mim dengan mim. Kat sini dengan mim. Kemudian hum dengan ha, satu setel. Mim dengan ini. Jadi dia ada berapa? 1, 2, 3. Okey. Kemudian tiga. Dia dah 3 dulu Satu, si bakum, satu, min, satu, hum, dah 3. Lagi satu lagi. Okey, perhatikan Ma'arratun. Okey. Lagi break best Okey, dapat tak? Asal ma'arratun ni dapat tak? Ada tanwin kawasan ni. Ma'arratun. Tapi kerana satu pengaruh dekat ba ni, jadi dapat tak huruf mim dan belakang. Jadi seolah-olah macam dia nak katakan bahawa ma'arratun jadi ma'arratun. Ratum. Kemudian kita huruf ba jadi apa pun ikra. Berubah suara dari tun jadi tun. Jadi bila tun ada tak pengaruh idgham? Ada kan? Tapi idgham tu lain pula. Ini hukum lain. Dia perlu iqlab.
Arab tu maknanya dia membaca dengan menukarkan tum jadi tum jadi tum. Jadi maknanya itulah suara berubah. Bukan dengung tak dengung. Ulang senang ulang. Siap ulang untuk babalkan buat. Jadi kita gunakan ini sebagai satu sandaran kita bahawa kita faham tentang ilmu tadi ini melalui apa yang saya cakap di sini. Jadi kita macam mana? Jadi ma'arratum. Jadi jangan apa? Ma'arratum li ghairi apa tadi? Li ghairi. Saya tak bisa ini. Ini yang tadi. Jadi asalnya ma'arratum tuni asalnya tun. Ma'arratum asalnya. Tapi kalau kita nak bakar, kita tak bisa ma'arratum kita bakar ma'arrah. Serta manufah tu terpas dalam. Jadi ini lain itu berubah je. Berubah kerana bakar tak manufah kan. Katanya sih bila kita nak bakar tak boleh ma'arratum, ma'arrah. Kata makruha yang tak muka aku boleh. Jadi macam-macam kaedahnya yang kita cari baca. Dia ada standing bacaan ni adalah pemahaman. Dan menurut explanation. Aku cakap dulu, aku betul lah. Lepas memang ada sikit confuse, tapi lama-lama dia dah terbiasa tu. Jadi you kena bikin untuk kena bikin sendiri. Kemudian dia il sama juga maka il ada mim kan jangan il nampak untuk mula il macam sikit mim kan sikit. Jadi kat sini awak perhatikan antara ayat-ayat ni kan daripada kalimah demi kalimah, huruf demi huruf. Boleh perhatikan sikit je ayat itu berbanyak ni. Yang awak akan tempuh. Kalau ada silap, maknanya silapan tu datang daripada pemahaman awak. Saya dah ajar awak dia hukum ni, tapi dia praktis. So biasa dia kata kena hafal. Hukum hafal tu yang min hukum tu sebenarnya itu kena hafal. Ibu baik insya-Allah ni. Akan buka je juga. Siapa tahu? Akan datang nanti apa dia akan hukum. Okey. Daripada penggunaan surah Al-Fatihah juga lalui kan. Kemudian dia akan lalui pula mat asli ni ataupun mat far'i ini dia akan berubah mengikut dia punya keadaan sikit. Dalam surah Fatihah tu cuma satu tempat tu yang panjang dengan harakat. Question mark kan? Ini saya padam kan? Jadi ini saya nak kena revise dan balik dengan awak. Pasal important ni sebab tajwid. Bacaan dia tak lancar tapi bila you dah proses tajwid ni akan dapat dia punya pemahaman baik. Tak apa je. Tapi bila baca tu Dia dah tahu lah. Betul. InsyaAllah okey. Perhatikan apa yang saya dapat daripada saya punya macam print out daripada saya punya ini. Perhatikan ini bukan nak ini nak kasih orang takut tidak. Nak kasih awak pemahaman okey. Kalau perhatikan dekat sini ini tentang maka huruf huruf ini color tapi tak apa saya tak menggunakan ini sebagai saya tak gunakan saja sebagai ini. Jadi kalau awak terlalu banyak nanti awak jadi takut ini. Dekat sini tentang huruf. Jadi ini banyak tapi saya tak nak gunakan ini. Saya perlu refer. Dekat sini pula tentang apa tadi? Tentang pembagian. Ini kira usaha. Pasal ini akan terdapat dalam cerita pembelajaran. Okey. Salah satunya jadi ini kita sudah okey? Okey. Perhatikan apa yang saya nak awak fahamkan tentang hukum manasik. Pasal kita mulakan dekat Fatihah tu kita dah boleh baca panjang 6 harakat. Selain daripada kita baca 2 harakat kan izhar kan kemudian izhar halqi atau izhar syafawi tu akan bertembung dengan satu ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala apa wala why? Apa mesti nak rekat? Itu kita kena belajar itu. Daripada asal dia yang kita hafal huruf mat ni, dia akan mempengaruhi bacaan ketika. Jadi ketika tu maknanya ketika dia bertemu dengan ini, dengan hamzah. Ketika dia bertemu dengan sekian-sekian huruf. Jadi di sini kita harus faham. Tadi kita baca betul. Tapi why? Question why? Tanya diri kita why? This is about knowledge why. Okay. Dekat sini kumpulan bagaimana ni saya cuba nampakkan dengan awal. InsyaAllah lepas tu kita akan mulakan balik revise dengan hukum nun dengan mim. Masukkan sikit huruf mat. Pasal mat ni dia bercabang ni. Jadi kita akan jumpa. Selepas Fatihah kita akan jumpa huruf hijaiyah. Bacaan apa macam alif lam mim kan. Kalau kita ada knowledge daripada nun yang sukun tu. Kita akan baca ni. Kita akan baca alamah tu baca. Betul tak? Alif lamah. Siapa kita fikirkan huruf lam tu. Alif ni saya ulang balik.
Alif Alif. kosong kan? Kosong kan? Tak ada benda kan? Alif kan? Kemudian ada huruf lam kan? Lam. Nampak tak huruf lam? Bergelombang. Ada baris tak? Ada baris tak? Kemudian huruf mim. Kat mim pun ada ke? Gelombang. Nampak tak? Ada kali awak akan nampak dekat mim ada tanda saf tasydid. Ada kali. Tapi adakah ini baris? Bukan, itu tanda mat. Tanda panjang. Huruf mat dengan tanda mat sama Huruf dia huruf. Tanda is tanda. Baca juga saya cakap. Nun. Tanda sukun. Betul tak? Sampai ini. Jadi kat sini je. Kalau awak faham tentang tadi Izar Syafawi, dengan mis lain tentang apa yang kira hukum. Ini bisa terangkan awak akan nampak. Selepas kita melalui wala mualim kan, di mana kita tak tahu kan. Kemudian kita pun alif lam mim. Itu satu ya, alif lam mim. Ada juga alif lam mim ra. Ada ustaz baca Toha kan, ada juga Toha. Alif lam mim shad, kita akan jumpa. Gah ha ya in shad, nun, qaf, kita akan jumpa itu banyak je. Permulaan surah tu je. Huruf ini, huruf hijaiyah ni kita akan jumpa je. Dia macam mana bacaan dia kalau kita tak belajar. Betul tak? Kita bisa nak belajar. Macam mana pun terpaksa. Walaupun hukum ni fardu kifayah, bila nak baca, jadi tutup fardu ain. Jadi kalau fardu ain, awak kurangkan dia punya rukun ya. Dia rukun dah sayangkan. Daripada Fatihah, awak tak lepaskan. Allahu Akbar. Kita baca rukuk. Satu rukun kan? Rukun 13 kan? Tak masuk tertib kan? Awak tinggal satu rukun. Sah tak sembahyang kan? Tak sah. Jadi bila fardu ain tu maknanya, dari fardu kifayah tu dari tutur kan. Kalau awak tak baca Quran, tutur untuk belajar faridah. Kalau awak nak baca, awak tak belajar dia punya hukumnya. Apa hukumnya? Duduk. Dia baca awak tak sah lah. Jadi saya ambil satu gambaran begitu lah. Jadi perhatikan di kat sini saya ambil satu gambaran di mana nanti saya cuba printkan awak satu-satu Jadi awak tak payah tulis Jadi ini okey. Kesimpulan bahagian mat. Kesimpulan dia nak simpulkan mat. Mana tu panjang panjang kita itu. Kemudian dia ada bahagian dia ke sini. Dia bagi pula ke sini ada mat asli ataupun dia just tadi tadi ni ikut saya ikut dia scaling okey tadi ni satu tadi kemudian dekat sini pula ada lagi satu ini bila mat ini dia je. Mas Ali yang disebut apa mat asli? Huruf alif, waw dan ya. Yang ini pula present kan? Dia bercabang-cabang. Satu pokok. Ini satu pokok satu pokok Ini Ini ada bercabang. Ini ada bercabang ni. Ini bila ranting ni ranting. Ini ada bercabang. Ini pokok dia. Pokok dia pertama huruf alif, waw atau ya. Ini dia punya dia punya main terang apa dia? Dia ada main terang. Dahan adanya batang ni kan. Yang ini ni. Ini dia kita baca. Inilah cakap mat ni. Asalnya ini saya bisa nampak dengan awak ya to understand okey. Asalnya perhatikan dekat surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dekat page nombor 1. Okey, tadi dah baca Ar-Rahman okey. Okey. Perhatikan kataan wala ini ada habis satu wala. Kemudian kataan at-dhalin by dot. Okey. Kemudian kataan lam so dia ini apa ni okey. Perhatikan sebelum huruf lam ni satu kataan wala dhalin wala do. Nampak tak? Kalau kita panggil ni wala ni wala. Kalau kita ambil gini macam mana bacaan dia? Masukkan dekat sini wala. Ini tak baca la lagi, ini masukkan dekat ni. Mana dia? Wala. Do. Satu kan? Jangan wala kali dia. Wala. Do. Ada tak huruf alif kat sini? Dekat mata ni ada tak? Ada tak? Alif, waw.
Betul tak? Huruf apa kita ambil? Huruf alif. Alif. Jadi kita baca kan dua Harakat. betul tak asalnya kan? Walak bo. Boleh tak kita baca walak bo? Tak boleh kan? Walak bo dua harakat. Tetapi selepas huruf dot ni ada lagi huruf lam. Dan satu kalimah, ni satu kalimah Kalimah. Pula apa kita baca lam? Question kan? Kerana dekat huruf lam ni ada tanda sab du kat sini. Ini pengaruh dia. Ini saya cakap kat sini kita akan belajar makna ini. Kita akan jumpa banyak lagi macam gini punya bacaan dalam Quran. That's why kita kena understand satu persatu ni. Jadi bila saya suruh awak usaha yang basic ni daripada huruf mat asli ni kan. Kemudian yang saya suruh awak baca macam nun sukun, mim sukun ni. Kerana betul this way lead to punya bacaan yang betul. Kalau tidak you will never get it correct. Nah, bacaan tu macam agak-agak je, agak-agak. Jangan, I don't want you to agak-agak. I want you baca solid dengan ilmu. Tapi kalau tak lancar tu, itu lain Pasal baca bismillah tu tak apa. Tapi kadang-kadang nak tahu hukum tu, bismillahirrahmanirrahim. Ada alif lagi. Itu saya nak apa apply. Pelajaran tentang makhraj huruf itu awak boleh perbaiki. Kemudian dekat sini ada dalam satu ni. Dekat sini, itu ada gaji panjang. Kemudian ditambah dengan huruf ya ni. Ini hukum lain Ini mat ada sukun kan, kita dengar wakaf. Kemudian ini yang bikin pengaruh ni. Kalau dia baca panjang, tambahkan mat lazim, kalimi atau kalimi musaqal, berat. Tak boleh kurang daripada 6 harakat. Dia tak boleh 45 Melainkan kalau hukum mat jaiz atau mat wajib. Dia different. Okay, that's why I have to learn. Macam mana pun kita belajar. Kerana dia ada Quran. Okay, ini rumah hari. Kemudian dekat sini ni, aja perhatikan Okey, ini saya ambil satu lagi contoh tentang ini. Okey. Boleh. Kemudian satu arrow dekat sini, selepas dia buat gini, dia turun lagi. Dia bikin lagi satu. Turun. Mat mun munfa sil. Munfa sil. Sini mat mut muttasil. Alhamdulillah muttasil ataupun mat wajib muttasil atau mat jaiz muttasil. Ini semua kita kena tahu. Apa pengaruh dengan mat panjang? Kerana ada huruf hamzah. Ya, ada. See, this one I want you. Bikin macam gini baca. Nanti I will get for you ini untuk you refer, then you taruh sendiri kat sini. Hamzah. Kat sini pula macam mana? Sukun, arid, mat din, mat lazim, kalimi, kemudian musaqal, muhaffaf. Kat sini harfi. Harfi kan? Ini mat lazim harfi, muhaffaf. Tadi alif lam mim kan? Itu macam mana? Mat harfi apa? This way you kena bikin. Ini dia chart I will give to you nanti. Dia ambil kopi, then you bikin figure out kat sini kopi, then taruh. Every single ini kan macam mat mutasil ni apa pengaruh dia? Mutasil kerana huruf hamzah. Apa mat wajib mutasil? Mutasil tu kerana terjadi huruf hamzah bertemu dengan huruf mat dalam satu perkataan. Dalam mufasil dia berpisah. Dua perkataan. Hamzah juga pengaruh dia. Tetapi ban. Jika kita wakaf mufasil, dia wakaf. Dia sambung pasal 4 atau 5 harakat. This way is understanding Jadi dengan situ dah macam satu kebiasaan dah bagi awak lah. Ini wajib, ini majaiz, ini izhar, ini idgham. Idgham bila guna. Jadi setiap kali awak baca kalimah-kalimah seperti Allah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad. Lam ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan kan? Tanwin kan? Ahad. Tanwin dengan hamzah. As simple as that, dia knowledge. It's about knowledge. That's why it's very important to have a knowledge. You boleh baca satu Quran tau. Satu hari boleh juz kata masuk Quran boleh faham. Tapi baca ni di mana? Ada yang mengikut kira ni ikut. Yes. Jadi baca Quran pun satu ibadah. Tapi dia ibadah tu apa knowledge? This way this point. Orang cakap kalau saya terdengar daripada YouTube dia terangkan. Orang cakap ini benda baik benda lain. Bilang bezakan orang yang berilmu ni dengan orang yang beribadah. Memang orang ibadah tu satu pahala yang. Tapi ibadah, tapi ilmu tu ilmu. Yes, that's right. Itu kan satu ibadah tapi ilmu. Yes, correct. This way saya try cuba fahamkan awak tentang kaedah ini. Terus saya cakap saya sendiri
Dulu kalau tak betul pun memang not easy aja. Pasal lebih duration of course ni, yang saya dengan awak ni, dia betul-betul saja. Jadi of course ni dia tak lama lagi. Satu buku ni, dia tak boleh cover awak every day. Okay, let's say okay. Ada 6 jilid. 6 jilid okay. Dia kasi awak duration of 6 months. 6 months Ini saya kasi tahu macam mana saya ambil course Sama juga awak periksa kan. Awak ambil course PSLE berapa tahun? 6 tahun. Adakah 6 tahun tu kalau awak tak faham dia akan ulang balik 6 tahun? Tak ada kan? Awak pass dia masuk awak pergi secondary. Lepas tu pass. Kat sini apa yang tadi kan kalau awak guna macam itu saya cakap betul terang mungkin awak kalau saya tak bulan itu okey haji saya ambil ini duration untuk 6 bulan ni. Faham tak faham itu pula boleh jawab. Which is unfair. Betul tak? It's unfair. Sebab I melalui ini semua. I kena habiskan tu buku tebal ni setahun tu. Kena habis tau. Everyday kena baca. Sometimes really blur tau. You know why? Pasal dia baca. Fahaman tu dia kena sendiri. Kita pandang lah. Telinga nak kena dengar. Mata. Kadang-kadang saya tanya tu je. Tak hukum ni kan. Pasal saya kadang-kadang sendiri tak. Apa dia tak ulang-ulang. Pasal dia punya duration tu dia kasih awak dalam 9 to 1. 9 to 1 take a break about half an hour. Lepas tu continue. The next week 2 weeks dia belajar. Dah masuk. Ini kira bab baru je. Bab lama tu bisa you. After that every 3 months I kena go for exam test. Test. Cepat ni. Dia don't care. Kembal mungkin je. Dia cakap betul dia memang tergambar. Jadi saya whatever it is kita dah ada pandai juga. Revise, kena fahamkan, tak faham. Itu kadang-kadang ada keluar yang saya kena share dengan awak yang saya kata awak sekarang. Okay, lalu kita fikirkan. Satu pemahaman dia sangat baik. Kalau kita tengok, kalau kita tengok waktu tebal, kita dah habiskan. Kan? Balik salin. Tak ada apa-apa. Balik akuan Okey, siap. insyaAllah. Balik akuan salin. Jadi pada saya tu saya kasih awak semangat satu. Saya berikan awak, lepas tu saya nanti. Dan saya kasih awak terus macam perubahan. Di mana kalau saya awak cakap faham, awak pergilah. Macam tak masuk sini kan, masuk. Kan? Cuma kalau ada apa-apa yang kurang faham, kalau saya dalam semua orang dah faham kan, insyaAllah orang akan masuk. Bagi yang tak begitu punya mahir, stay sini, ya, orang mahir. Satu ke? Okay, kita tell you, even though Tuhan sudah beri. Maksudnya kalau ulang, macam saya kita macam Udin, Mr. Udin kan, dia dah mula faham kan, dah mula lancar, saya tak akan pulau lagi tau. Jadi saya bukan cakap, ini 6 month, saya habiskan ini tajwid, lepas tu, I bubarkan, tak ada. Tak, saya tak betul lah. Kalau saya fikirkan kat sini, saya ada kat sini kan, saya make sure faham, bacaan gitu, lama-lama gitu, kalau dah lancar, kan saya yang biasa kan. Masuk kat sini, join diorang, baca, sebahkan tak boleh bacaan. Ada perkara yang indah, mungkin orang tahu hukum apa. Ya, itu hukum je. Je kita gerak. Itu jadi kat situ awak rasa berani. Kita sampai bila pun awak. Kira betul aja. Yes, saya dah lalui semua je. Lalui pakai metode tu betul. Lalu bila masuk keluar ni, apa lagi ni? Aku dah tak betul. Saya nak ini tu, tapi dia malu je. Jadi kita baca kan tak dengar kan. Aku pun tak fikir dia baca salah ke, usyuk sendiri. Semua keluar kan. Sudah. Kali arwah tak nak pergi tau. Duduk tu lepas dengan jumpa kan lepas satu. Dia baca tafsir. Nanti kemudian dia ada Gofur masuk kelas. Asal dia kelas. Saya masuk kelas ni, saya tengok pulang ni. Memang dia boleh cakap macam walaupun di sini macam lancar gini. Macam kita driving kan. Lampu merah kita langgar. Kita tak slow down. Betul tak? Something tu je sampai ada. Itu disampaikan tawalut maknanya berdarah. Baru saya kena tukar dengan saya punya guru. Iza kan saya berikan Iza, tapi is tak boleh is. Lam ya. Lama macam ada huruf terpantul dan macam kira falah. Kita tak falah. Lam ya balik kita baca. Lam yalid lid dal ada falah. Kita lam ni lama yalid lama nampak lam. Guru dengar. Kita yang syuk sendiri. Kita tak kena hukum. Bukan. Betul tak? Is there. Kebetulan tu adalah melalui guru. Pendengaran. Pemahaman juga. Is there saya galakkan awak. Ada masa. Whatever it is. Ada di YouTube. Kat YouTube kan. Kalau boleh. Macam nak belajar. Lain pun saya tak jadi masalah. Saya cuma tunjukkan awak. Macam mana cara belajar tajwid. Apply. Kemudian. Besar sekali. Dah habis semua. Tak laki. Besar je. Sebab saya ambil inisiatif untuk bapak lelaki kerana nak betulkan dunia.
baca apa. Walaupun hukum tu saya dah hafal, kalau saya dah hafal. Ada juga kita ambil kembali lah kan. Tapi bila kita nak baca ni, praktikal itu yang kira-kira dia punya point yang paling ni. Tu. Which is pada saya galakkan lah. Di mana saya cakap hukum tu kena saya faham. Mungkin sikit hafalan, mungkin sikit usaha. Ini saya galakkan menadi lah. Jadi saya banyak praktis lah. Ha? Praktis lah. Praktis dia perfect kan? Ya, kita naik basikal. Dulu saya belajar naik basikal dia dekat darat nanas ni. Basikal kecil ni, basikal jatuh je. Kita balancing kat atas je. Pak masuk dalam rasa baik ke tepi tu apa semak je. Betul saya cakap ini saya total jatuh ke semak. Jatuh, orang pandai ya. Pandai. Tapi dia bukan road biasa. Macam dia jalan semak dekat tempat tu darat nanas kan, darat nanas di Changi tu kan. Dia situ. Total tak jatuh kat ni. Tapi usahakan begini. Betul sama juga macam ni sama juga macam budak kan baru belajar jalan kan. Takkan belajar tu lari kan. Belajar jatuh. Sama. Satu lagi saya betul InsyaAllah mudah-mudahan besok kita akan mula baca Quran. Boleh tak kita baca Quran besok? InsyaAllah. Boleh tak? Saya akan ambil Quran yang ikut awak punya apa ni kira macam apa ni? Recommendation lah. Ringkas lah. Simple Kau dah. Apa simple ke? Kita akan mula. Pertama kita mulakan daripada surah Al-Baqarah. Jadi kita akan macam bukan melangkah, kita akan sikit-sikit. Jadi kita dapat tahu daripada surah Al-Baqarah kita baca sampai kita terkubik surah Al-Baqarah, kita akan nampak hukum. Di minit kita dah nampak satu hukum baru, saya akan explain awak. Saya kita ada buku ni kan. Jadi ini buku kita gunakan juga. Dua, tiga sekali. Jadi macam Haji Ibrahim ni kan, Haji Ibrahim mau tu macam nak sambung ayat kan. Ayat ke ayat, surah ke surah, itu kira bab lain untuk awak dengan tapi awak saya akan gunakan cara kalimah ke kalimah. Macam ataupun kira huruf ke huruf macam Haji ni kan. Jadi saya gunakan tapi dalam Quran tu tidak ada. Dia semua diambil dalam Quran sebenarnya yang ini. Yang kalimah tu diambil dalam Quran. Yang depan-depan ni tak ada lah. Macam ba tak ada lah. Itu sebagai mengenalkan huruf hijaiyah ni melalui baris dan sebutan dia. Itu je tadi. Jadi pada saya nak minta awak punya saranan. Quran mana yang paling baik? Tulisan dia punya kira nampak jelas. Saya nampak dekat atas apa Quran tu. Dekat 3 tu. Kalau pada itu awak punya declaration baik, saya gunakan itu. Itu tanda putih. Saya pergi atas ya. Saya ambil Quran. Yang ada tu saya gunakan. Jadi saya tak nak betul-betul kat sini. Kita nak pergi Quran. Alhamdulillah saya awak perlu pemahaman ini. Alhamdulillah. Pasal ada Ibrahim tak apa je. Saya akan ulang-ulang balik. Bila baca Quran, Haji Roda dah boleh baca lancar. Jadi saya tak mau hold awak kok. Kalau saya hold awak, nanti orang yang dah faham, rasa macam report. Ya, correct, report. Pasal nanti awak bingung. Tapi bila awak nak masuk Quran ni, awak akan nampak apa yang saya ajar ni. Jadi dapat pahala kan baca Quran kan? Kedua, benar memahamkan apa-apa yang awak baca tu. Dapat punya ganjaran lah. Tapi kalau gini, dekat ilmu je kita dapat. Tapi yang baca Quran tu, dapat ganjaran. Saya ambil ilmu, tinggi Quran ya, okey. Saya baca Quran, nanti saya tunjukkan awak. Kalau awak setuju, kita jadi. Pasal itu Quran terang ni. Saya baca itu pun dengan dulu pakai itu. Tak ada macam pakai yang ada wakaf tidak tahu. Pakai tidak tu yang biasa punya. Jim kan, wakaf jais, wakaf dah. Saya ambil ya insya-Allah. Insya-Allah. Ada tahu. Yang ini yang kita belajar ini semua dah ada. Ini kita tak payah nak pening. Boleh ada. Kita macam Haji ni saya kasih semua kita mau ini sedap. Main macam ini kita kasih dia. Ada saya dia tak ada kalau kita baca Quran dengan cara itu dia dah mahir. Kita baca gini. Kalau ini kasih blank lagi kita tak tahu. Macam ni lah blank dia sebut pakai ni. Ini ada tanda ni. Merah, Hijau. kan? Baca dia ada kita ini ada tanda dia. Kan? Dari mana ni semua. Kita tanda kalau kat sini kan ada yang macam tanda. Saya kasih tahu Ada tanda ni. Ada tanda ni kita baca dia di Jangan ada tanda ni apa kalau in dengung. Ini apa? Ini apa merah ni? Nampak? Nampak kan? Ini nampak. Dia tanda cerita. Dia belajar dekat luar sikit. Dia suka. Nanti kalau dia ada macam ni kan, dia suka gini, macam ni kan? Tapi kalau saya besar. Tak ada kan? Dia ni. Dia nampak ni kan? Dia apa ni? Hijau ni apa?
dan kolor. Untuk kolor ni semua. Itu macam senang. Kalau ada kita sini ada. Ini ada dua mana. Saya kasih apa? Saya masukkan dekat situ. Ambil ini. Ambil ini. Ada handphone boleh handphone masukkan. Ini lagi senang masa tu. Ini Indonesia punya awak. Dia boleh Twitter dia tahu dia cakap ni. Oh kat sini. Dia cakap itu kat sini. Dia kita tak pinga-pinga. Nanti ada nanti kalau lain kali ini Please stop dulu. Memang dia senang. Saya ni awak boleh baca, awak boleh bila Haji lagi baca apa Tulis doang ni. jadi maksudnya yang storm yang apa ni? Ini kan kanan. Cari. Ni. Ini yang dia je. Kita nak Melayu punya Indonesia. Melayu. 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 Melayu katakan ini. Katakan instalan di dalam tangan. Ini dia tengah ambil. Kita buka sama tak jadi. Continue ya. Sudah. Apa itu tengah dia tengah. Lalu Sekejap je. Ada. Okey. Sini ada kipas ni, reference Okey, ini saya tak nak main dulu. Okey, ini dua Quran ni. Okey, dua Quran. Okey, ini satu Quran dia terang. Dia punya kertas okey. Ini baik dia punya kertas baik. Tak boleh ambil kuning tu. tak Kuning boleh. dia ini kertas baik. Jadi ekor ini baik. Okey, ini dia tak ada main. Tapi terang je. Jadi awak nak kita atas kata okey ini semua dia tak ada macam kasih kita macam manja-manja kasih kala-kala. Yang mau ini satu ketika saja dari sini. Jadi ada kala senangkan. Oh, ada warna tu. Set for certain huruf macam kalimah macam ayat-ayat dia Allah bihim Allah tapi tak ada itu. Ini awak tengok sini dulu. Ini okey. Ini yang ada lain. Ini yang ada lain. Every kira center di sini kan bukan full center kan kadang-kadang itu dia punya lain. Ini yang lain. Ini yang lain. Saya recommend awak saya pun baca lagi. Biasa dengan macam hukum yang dikala-kalakan. Okey. Sendirinya. Okey. Sendirinya. Okey. Ini. Okey. Gunakan. Ini tadi bermakna mana yang manja. Manja mana ni? Oh, ini apa? Ini senang. Dia tak tapi ini kau you ada tu rumah. Rumah boleh lah. Ini rumah. Ini dia tadi ini. Ini ada tanda dia. Kami. Kita ada tangan di sini. Kami kan alai kan benar. Alai ini sampai keterangan dekat macam mana? Sorry Ustaz, jadi tak jadi Ustaz. Okey, lepas Zuhur insya-Allah. Lepas Zuhur. InsyaAllah okey. Lepas Zuhur atau lepas sikit petang. Lepas ni okey. Dia perhatikan ini manja lah. Manja kerana dia nak memudahkan awak. Tapi tetap ada guide kan. Apa yang baca pun boleh. Ini for your reference. Jangan gunakan kat sini. Boleh gunakan di bawah je. Untuk orang yang berangkat. Dia dekat sini, dia perkenalkan awak kat sini. Dia punya serangan. Apa pun dia. Kita belajar tadi kan. Jadi saya nak awak punya own kira inisiatif untuk ni ini yang ini periksa Haji periksa saya nak awak periksa tapi kita gunakan ni antara dua ni mana yang awak prefer ini besar besar dia kecil mana aku okey dia kata ni awak tengok dulu ini ikut dia ni ini tak apalah ini saya pegang dulu itu yang kedua ini kan Malaysia boleh Malaysia berapa kalau you nak kirim kali, saya belikan kat Malaysia. Ada yang dekat nak kan? Saya boleh belikan kau. Ini untuk you punya own, dia macam flexa lah. Tengok macam mana dia guide kan. Satu ini satu untuk potong
boleh diberi keterangan apa-apa tentang makna tentang tabligh yang ada kalau ini kosong kan? Betul kan? Okey, ini untuk kita belajar. Kemudian buku satu ni, okey. Okey, ini apa yang dibaca? Ayat-ayat ni keterangan dia. Mana dia? Mana dia? Mana ini mana dia? Maknanya sama ada dia bacaan dia tak ikut kata. Kata lain kata maknanya kalau kita cakap perkataan bi maknanya dengan, la tidak itu. Lain kita kat sini cuba macam bayan lah, dia terangkan apa makna ayat ni melalui dia berterangan. Macam kata Bismillahirrahmanirrahim, diteruskan dengan nama Allah yang Maha. Tapi kalau diperkata Bismillah dengan nama Allah, dia akan dekat bawah dia. Ini keterangan ini satu. Ini untuk awak yang reference ketika awak tahu makna dia. Okey. Dekat sini pula, yes. Ini dia. Yang perkata, ini perkata. Dekat cetak bawah ni semua, nampak? Setiap awak baca ni, dua huruf dan bunuh. Sorry, sudah mereka. Perkataan sakit huruf kalian menjumpai mereka. Jadi, ini yang saya sarankan dengan awak. Bila dhamir mengganti nama macam verb ganti nama verb tu kena bikin hafalan juga. Wa huma hum ya huma huna kita antuma antum antum. Jadi ini semua sikit-sikit saya akan terapkan ini dalam awak punya pemahaman. Kerana awak akan jumpa dalam Quran ni kata hum apa hum mereka, ana kami ataupun aku, anta engkau, antuma engkau berdua, antum engkau banyak ramai. Jadi ini perkataan yang kita jumpa dari ini, kita dah tegas sini. Jadi bila kita nak wakaf, mudah. Jadi ini sebagai satu guide. Kalau kita nak gunakan wakaf tidak, kita boleh gunakan ini. Pasal apa tahu? Bila kita nak wakaf tempat yang tertentu yang kita tak dapat nafas. Jadi make sure tempat tu kita akan wakaf dan kita apa yang saya bikin dulu kita saya belajar okey. Perhatikan umpama saya ambil satu contoh Satu contoh. Okey, saya ambil contoh di mana wakaf habis. Saya ambil saya terjumpa dalam Quran. Saya share dengan awak. Okey, surah apa? Ayat nombor 20. Sini perhatikan kataan Al-Quran berkata orang tak boleh dia. Itu tak ada je. Saya nampak kat sini kan. Saya nak kat surah ini ini page hilang sahabat. Lagi ataupun bagi saya ini sebagai lakan setiap surah tu nama-nama surah pun awak hafal. Ini sebab saya gunakan ini juga cara untuk tidak gini saja ni. Surah Al-Fatihah, pembukaan, Al-Baqarah, sampai bila saya gunakan ini apa? Saya tulis ni. Nama surah. Tulis nama surah apa dan surah tu. Al-Baqarah, sampai bila Ali Imran. Saya tulis sampai benda tu jadi macam darah tinggi. Dia sampai kita sama ni. Gunakan ini saya. Yes, ingat. Okey, kemudian perhatikan dalam surah ini. Mana dia saya ambil mana dia Kita saya kena usaha sendiri supaya dapatkan dengan awak apa yang kita baca ni. Kadang-kadang bila saya baca ni dulu pun sama juga tak apa sama. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, maknanya dalam surah Al-Baqarah ni ayat 19 kat sini ada, sana pun ada. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Maknanya kat sini cakap orang-orang yang menyukai untuk bersiar kekejian. Kekejian ni apa kekejian? Orang yang macam menurut orang dia nak hiburkan bukan satu, tapi ini dia relate to orang-orang Islam. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a alladzina amanu. Sambungan maknanya dia khususkan tu orang-orang yang menyukai kan untuk menyiarkan kekejian atau tersiar kekejian alladzina amanu di kalangan orang-orang yang beriman. Mana dia suka orang beriman tu macam kira macam dia fitnah lah. Orang beriman tadi orang iman tak boleh curi kan begini kan dia sukalah. Kerja orang Islam tu dia sebarkan. Maksud dia nak show dia orang Islam ni tak betul sebenarnya. Maknanya apa dah ini daripada segi bukan sampai saya nak budaya ini kita nak belajar tentang macam wakaf ini tidak. Kemudian kat sini ditaruh kemudian dia cakap bil ladzina amanu lahum azabun alim. Jadi
Kat sini dikatakan bahawa sesungguhnya orang yang menyukai untuk tersedianya pekerjaan di kalangan orang yang beriman. Kemudian kat situ tak ada wakaf Terus itu lahum azabun alim. Jadi kan bagi mereka tu azab yang pedih. Siapa yang azab pedih? Adakah orang beriman atau orang-orang yang macam? Tetapi kalau you wakaf dekat situ, innal ladzina yuhibbuna an yashiyal fahishata fil ladzina amanu, maknanya juga orang-orang yang menyukai untuk tersiarnya pekerjaan di kalangan orang beriman. Kemudian ada satu lagi, lahum azabun alim. Okey, itu okey. Jadi kalau you bakar dekat situ, kemudian you gunakan lahum azabun alim. Tetapi kalau you gunakan satu ayat, bil ladzina amanu lahum azabun alim. Kadang-kadang orang-orang beriman tu bagi mereka azab pedih. Kena tak? Demi tidak. Tak kena lah. Maknanya you kena macam mana pun cuba untuk menahan dia punya nafas ni untuk habiskan dua ayat. Jadi so kadang-kadang kita perhatikan walaupun tak ada makna situ, tapi kena guna juga refer ini for you punya own reference. Pasal you nak faham ke mana dia. So I akan gunakan ni juga untuk I punya ini kan. For you just bikin satu macam maki. Jangan sekali orang banyak suka guna kata al-lazi macam dia nak gunakan. Ada tak dalam Quran tu al-lazi ada? Al-ladzina yu'minuna bil ada kan? Tapi ada orang gunakan ini sebagai apa tahu? Bakal tidak dalam Quran. Tidak knowing dia punya makna. Kat sini kalau you gunakan al-ladzi, maknanya orang-orang yang beriman tu bagi mereka azab yang pedih. Kita kelakar. Atau orang yang menyebabkan tenang. Tapi kat sini dia kata orang yang beriman pula kena azab pedih. Dia tak percaya. This one kita kena belajar juga. Punya meaning kan sikit lah, jangan kata macam orang Arab. Saya pun bukan belajar Arab, tapi kemudian ada reference daripada segi dia punya kira macam translation. This way kita belajar. Satu ini perkata. Bisa for your own reference kalau you ada kat rumah tak payah beli. Ini kan, tapi ini perkata ini pun is good for your reference. Jadi kalau you nak beli, tell me, tapi berarti on this. Jadi kita tengok macam mana yang better, mana better. Madinah mereka. Tapi ini dia Hafsah bang, Madinah mana apa? Tapi kita Hafsah. Madinah ini dia lama main bulan. Okey, ini boleh ni. Kita ambil ini kan, tapi saya trik ini yang besar. Ini yang kecil. Satu you mana you suka? Sama ada apa tak ada tanda baik tanda ni. Nah, okey. Ini mana? Dalam bila tanda dah tenang tak tanda. Ya, ini juga tulisan halus tapi dia terang. Ini cuma tebal. Nah, jadi ini ada lain kan. Jadi ini baru betul tahu. Kalau saya cakap okey haji pun tu kan tempat. Nah, senang kan? Keren tak? Nah, ini kita nak cari kan? Nah, okey boleh. Okey, ini okey. Okey, haji kan kita gambar. Kita gambar dia nanti kalau ada sekolah ada. Ini Malaysia nanti. Bayar lah, kena bayar. Tak ada lah, ada Malaysia nanti saya belilah. Okey, Bayar ni. saya pun gunakan ini untuk saya punya belajar. Kalau akan murah lagi. Okey. Kalau you ada kat rumah, you tak beli lagi. Nanti dia bawa dia bawa. Ada tak tempat ini? Ada. Tapi saya fikir saya Madinah kan. Sama. Tapi as long as kita gunakan kunci yang benar. Tak kisah dia jago dengan aku tak apa. Bawa Buka besar dia tuan. Kita pergi tak ada kecil sekat kecil punya. Dia kasih you. Dia kasih you. Ada saya beli. Boleh, dia kasih you. Kasih you. Ji, Haji batin dulu tak kalau Haji terlanggar. Kalau Haji dia matikan dulu. Okey, okey. Matikan dulu kita angkat. Okey, insya-Allah. Okey. Kasih you. Anak tahu lah.